Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhibbu bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islam assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ila alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabil akramin wat tabi'in wa tabi'ihim wa ila jami'i awliya'illahi as-salihin wasyuhada'i wal ulama wal fuqaha wal muhaddithin wa ila sa'iri masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ahli asanidina wa silsilatina wa ila arwahi amwatil muslimin wa ikhwanina al-hadirin wal ghaibin, wa khususan ila ruhi al-allamatil muhaddith Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki al-Hasani al-Makki rahimahullah, wa ila syekhina Syekh Abi Ali Ahmad Fahmi Zamzam al-Banjari an-Nadwi al-Maliki rahimahullah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فهما. نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وأعنا على الصيام والقيام وغض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Alhamdulillah, syukran jazilan, terima kasih kepada pengurusi majlis yang saya kasihi, pengurusi surau, ahli jawatan kuasa, para alim ulama, para masyayikh, para habaib, asatidah, ustazat, hadirin hadirat, ayah ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan bicarakan sedikit ringkasan kronologi Isra dan Mi'raj. Para ulama mengatakan untuk sesuatu peristiwa sebaiknya sekali pun tidak mengapa dalam hidup kita tahu kronologi sesuatu peristiwa daripada mula sampai akhir, terutama sekali peristiwa yang punyai faedah kesan dalam kehidupan. Kerana itu biar sekali dalam seumur hidup, kalau tidak selalu pun, kita tahu kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk tahu hikmah peristiwa, rahsia-rahsia, faedah-faedah, fawaid, itu nanti sendirinya kita akan ketahui setelah kita tahu kronologi. Kerana itu malam ni saya akan cuba bawa kita semua menelusuri perjalanan ringkas perjalanan Al-Isra wal Mi'raj berdasarkan kitab berbahasa Arab Al-Anwar Al-Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah kalangan Al-Allamah yang sangat alim, Al-Muhaddith sebab beliau bidangnya adalah hadis di samping bidang lain. As-Sayyid, beliau keturunan Rasulullah SAW. Beliaulah As-Sayyid Muhammad ibn Alawi
Ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. 7 keturunan mereka alim di bumi Makkah. Meninggal 2004 dahulu. Setelah 6 bulan adatnya di Baqi' dengan di Ma'la akan dibuka balik kuburan tadi, tetapi masih jasad beliau masih utuh. Setelah 6 bulan baru digali balik, sama juga setahun. Setelah 4 tahun 2008 dibuka lagi, sama juga jasad beliau masih utuh. Beliaulah antara ulama yang jasad beliau diketahui masih utuh. Sebab itu sampai sekarang boleh kita ziarah makam ataupun kubur beliau. Beliau merujuk pada 3 kitab ketika menyusun Kutaib ataupun kitab kecil beliau tadi. Kitab Al-Ayat Al-Azimah Al-Bahirah, karangan Al-Allamah Al-Hafidh Syamsuddin Muhammad ibn Yusuf Ash-Shami. Kitab Qissatul Mi'raj atau Al-Ibtihaj bil Kalam Al-Isra' wal Mi'raj, karangan Al-Allamah Al-Imam Najmuddin Muhammad ibn Ahmad Al-Ghayti. Juga beliau rujuk kitab Hashiyah Abil Barakat Sayyidi Ahmad Ad-Dardir ala Qissatil Mi'raj, karangan Al-Allamah Al-Imam Abul Barakat Ahmad ibn Muhammad Ad-Dardir. 3 kitab yang sangat berauthority kerana pengarang-pengarangnya ulama-ulama hadis dan ulama-ulama besar. Maka kita merujuk kitab beliau, kita rasa tenang, sebab rujukan-rujukan beliau itu adalah kitab-kitab yang sangat punyai nilai keilmuan yang sangat tinggi. Kitab beliau diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu dalam 2 versi, satu dalam Jawi, satu dalam Romi. Ada juga yang lain menterjemahkannya. Yang saya nak gunakan malam ini kitab ini, periwayatan lengkap peristiwa Isra' dan Mi'raj, terjemahan murid kepada Syekh Ahmad Fahmi bin Zamzam Al-Banjari An-Nadwi Al-Maliki, murid beliau Al-Ustaz Muhammad Zaim Hamzah. Kitab yang ringkas, kecil, tetapi sangat lengkap tentang perjalanan Al-Isra' wa Mi'raj. Isra' perjalanan pada waktu malam daripada Al-Masjidil Haram di Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis di Palestin menggunakan burak, berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu namanya Isra'. Diikat burak di satu masjid namanya Masjidul Burak, lalu naik dengan tangga daripada syurga Firdaus. Itu namanya Mi'raj. Maka naiklah langit pertama sampai langit yang ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha. Itu pendapat yang disebut oleh Al-Imam Al-Bajuri di dalam kitabnya Tuhfatul Murid, syarah kepada kitab Jawharatul Tauhid, karangan Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani. Kebanyakan ulama, jumhur mengatakan naik lagi sampai ke Mustawa, naik lagi sampai ke Arash. Antaranya disebut oleh Al-Imam Al-Busiri di dalam qasidahnya, thumma yarudduhu minal arash qabla an yabrudal farash. Kemudian Allah mengembalikan baginda Nabi Muhammad SAW daripada arash, turun ke muka bumi, tempat pembaringan sebelum sejuk tempat Nabi tidur. Ini perjalanan Mi'raj. Jadi segera kita faham perjalanan daripada Makkah pergi ke Palestin, itu namanya Isra', pakai burak, diikat burak, kemudian naik langit pertama sampai ke hanya tempat yang Allah ketahui, itu namanya Mi'raj. Jadi lengkaplah peristiwa ini, Isra' dan Mi'raj. Bermula daripada Makkah pergi ke Yathrib, nama asal bagi Madinah, iaitu Taibah ataupun Tabah. Terus sampai ke Madian, negeri Nabi Shu'aib, ayah mertua Nabi Musa alaihissalam. Pergi ke Tur Saina, tempat Nabi Musa bermunajat 40 malam. Kemudian ke tempat kelahiran Nabi Isa di Baitul Laham di Hebron.
barulah sampai ke Baitul Maqdis. Ini namanya Isra. Kemudian Mi'raj, naik ke atas. Makkah pergi ke Baitul Maqdis, perjalanan bumi, itu namanya Al-Isra. Daripada langit pertama sampai ke Mustawa, sampai ke Araj, itu namanya Mi'raj. Jadi Isra dan Mi'raj. Sampai ke Al-Masjidil Aqsa di Palestin. Al-Masjidil Aqsa bukan masjid, tapi kompleks yang dalamnya ada masjid-masjid. Jadi Al-Masjidil Aqsa dipanggil Al-Aqsa sebab paling jauh, lawannya Al-Adna. Kita tahu Datuk Nabi Abdul Muttalib yang telah mengusahakan perjalanan perniagaan 2 hala. Sebab orang Makkah nature-nya berniaga, orang Madinah nature-nya bercucuk tanam. Jadi Datuk Nabi lah yang buat satu perjalanan perniagaan. Ketika musim panas, mereka akan berniaga ke atas Syam, kerana Makkah di tengah-tengah. Makkah tengah-tengah. Kalau musim panas, mereka akan berniaga ke tempat sejuk, Syam dan sekitarnya. Syam, Syria, Lebanon, Jordan, Palestin. Ketika musim sejuk, sebab berniaga musim sejuk mungkin terlalu sejuk, mereka turun ke bawah Yaman, panas. Inilah kebiasaan orang Quraisy ketika tidak berlaku perang. Maka Allah ungkapkan perkara ini dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy. Orang Quraisy itu merujuk kepada Datuk Nabi yang ke-13 ke-14 atas, iaitu Fihr, Muhammad bin Abdillah bin Abdil Muttalib bin Hashim bin Abdi Manafi bin Qusay bin Kilab ibn Murrah bin Ka'bi bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin. Fihrin inilah namanya Quraisy. Jadi Bani Quraisy, anak-anak keturunan Quraisy ini, Fihr banyak sekali. Ramai, ada yang Islam, ada yang tidak. Itu namanya Bani Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kebiasaan orang Quraisy, apa kebiasaan mereka? Rihlatash syita, perjalanan pada waktu sejuk. Musim sejuk mereka akan turun ke Yaman. Sebab sejuk sangat, kalau berniaga kurang selesa. Tu yang turun ke Yaman, panas. Wassaif, dan pada musim panas, iaitu bila musim panas mereka naik ke atas ke sebelah utara. Rihlatash syita'i wassaif. Ketika mereka berniaga ke sebelah utara, lalu mereka tanya, di mana tempat yang boleh kita tahu? Di masjid. Masjid mana? Masjid Al-Aqsa, masjid yang paling jauh. Sebab jauhnya 1 bulan pergi dengan menggunakan unta yang kuat dan tidak sakit. Sebab jauhnya 1233 km. Masjid mana? Masjid yang paling jauh. Sebab itu dia panggil Al-Aqsa, yang paling jauh. Ia merujuk kepada satu kompleks, dalamnya ada masjid-masjid. Tembok untuk Masjid Al-Aqsa kompleks ini lebih kurang 144,000 meter persegi, 35 km. Untuk kawasan Baitul Maqdis, 1/6 ditempatkan oleh Al-Masjid Al-Aqsa. Beberapa masjid yang terkenal, antaranya Masjid Al-Qibli, sebab menjadi qiblat pertama orang Islam. Ketika disebut Masjid Al-Qibli, orang juga mengenal masjid ini dengan Masjid Al-Aqsa. Jadi bila disebut Masjid Al-Aqsa, ada 2 pengertian. Satu, kompleks yang dalamnya ada masjid-masjid. Yang kedua, Masjid Al-Aqsa difahami juga Masjid Al-Qibli. Luas masjid ini dari dalam. Ini daripada luar tembok, ini dalam masjid ini. Masjid utama untuk solat. Luas. Dalamnya ada dome decorationnya sangat cantik. Ini Masjid Al-Qibli, masjid yang paling terkenal. Cerita sahaja Palestin, mesti kita selalu dengar yang ini. Ini namanya Masjid Al-Qubbatus Sakhra, Masjid Qubah yang ada batu besar. Batu ada 2, disebut dalam bahasa Arab. Satu hajar, hajar batu kecil. Kalau Sakhra, batu besar. Masjid Dome of the Rock, sebab masjid ini ada tersimpan batu yang ada kaitan dengan peristiwa Mi'raj, peristiwanya atas. Ini batu dia, siapa yang dah pergi. Masjid ini cantik, dia cat dengan warna biru,
warna yang hijau. Itu cantik masjidnya. Masjid ini juga dikenal dengan Masjidun Nisa, masjid perempuan, sebab perempuan selalu solat dekat sini. Masjid ini sangat sinonim, sebut saja Palestin, masjid ini. Tapi yang sebenarnya yang ada kaitan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, batunya di situ. Tetapi yang menjadi perbahatan penting Al-Masjid Al-Qibli itu. Sebab penentuan arah kiblat asalnya pertama dekat masjid ini. Ada satu masjid kecil dekat tembok Masjid Al-Aqsa kompleks ini, tapi masjid ni bawah tanah, namanya Masjid Al-Buraq. Kecil tetapi dipanggil masjid juga sebab ada kaitan dengan Al-Buraq. Nak masuk kena turun ke bawah tanah, ada lorong dia. Saya sebut gambar-gambar ni supaya yang belum pergi lagi biar terasa nak pergi. Yang dah pergi teringat balik peristiwanya. Ini tempat yang menjadi saksi-saksi bisu perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada nilai-nilai kerohanian kalau pergi tempat-tempat sebegini. Bukan tempat-tempat yang biasa ni. Seperti mana pergi tempat maksiat mengeraskan hati, tempat-tempat sebegini menaikkan kerohanian. Kecil, tak besar mana. Masjid ini tersimpan sejarah sebab ada satu tempat qil dikatakan mulut ke mulut, ini adalah tempat yang ini tadi adalah tempat Buraq diikat. Jadi diabadikan tempat ini. Apakah dindingnya begini, wallahu alam, apakah besinya begini, wallahu alam, tapi daripada mulut ke mulut, inilah dia tempat diikat Buraq itu. Masjid sebelah Masjid Al-Qibli juga terkenal. Kalau Masjid Al-Qibli sudah muat, sudah penuh, akan solat di tepinya, di sebelahnya Masjid Al-Marwani. Masjid ini pun cantik juga, bawah. Al-Isra' wa Mi'raj menjadi satu cabaran sebab ia berlaku dengan roh, dengan jasad. Subhanalladzi asra bi'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Disebut hamba orang bila orang ada roh dan jasad. Kalau ada jasad sahaja tanpa roh, itu orang mayat. Kalau ada roh tak ada jasad, itu cerita lain. Malam-malam ni jangan panjang-panjang. Ia berlaku setahun sebelum baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Al-Madinah, iaitu berumur 52 tahun. Sebelumnya berlaku peristiwa tahun kesedihan Amul Huzni. Sebab satu, 3 tahun orang Islam diboikot dekat Sya'ib Abi Talib, lembah Abi Talib. Sekarang kawasan ini berada dekat Maulud, dekat rumah kelahiran Nabi, dijadikan library sekarang ini. Itulah kawasannya. Tuan-tuan tengok batu-batu pejal. 3 tahun orang-orang Islam Bani Hashim, Bani Muttalib di boikot. Tak ada perniagaan, perkahwinan, supply makanan tak ada. Sehingga luka-luka mulut sebahagian orang sebab makan daun dengan kulit kayu. Malam-malam pasti ada budak-budak menangis sebab kelaparan dan kurang gizi makanan. Kalau ada pun makanan, nanti kafilah yang lalu sudah diwarning oleh pemerintah. Quraisy kufar ketika itu jual dengan harga yang mahal sehingga tidak ramai yang afford boleh beli. 3 tahun di situ ada 2 individu yang sangat berperanan. Satu, Abu Talib. Beliau pembesar Quraisy ketika itu. Walaupun orang Quraisy Makkah tidak beriman, tapi tak berani mengapa-apakan batang tubuh Nabi. Hormat dengan Abu Talib. Meninggal saja Abu Talib, mereka mula mengasari batang tubuh Nabi. Ketika Nabi solat, diletak uri-uri unta di atas belakang Nabi. Ketika Nabi duduk berbicara, ada orang sengaja tumbuk tulang-tulang sehingga jadi debu. Ketika angin bertiup kena kat Nabi, saja dia lepaskan debu itu, maka kena kat wajah Nabi. Dan ada yang letakkan najis di dalam tempat Nabi masak sampai menyebabkan Nabi sudah berani dikasari. Dek kerana Abu Talib sudah meninggal. Sebab itu dalam dakwah penting satu, kuasa.
Walaupun bukan faktor utama, tapi kalau ada kekuasaan, dakwah berjalan lebih lancar. Yang kedua, Ummina Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid Al-Kubra. Beliau yang banyak finance ketika 3 tahun di boykot. Beliau seorang saudagar yang kaya. Buktinya apa? Buktinya orang Quraisy yang saya sebutkan tadi, perniagaan. 2, 1 musim sejuk mereka pergi ke Yaman, musim panas mereka naik ke atas sejuk. Perjalanan daripada Makkah pergi ke Syam ini, Palestin, Jordan, Lebanon dengan Syria, perjalanannya sebulan pergi, sebulan balik. Maksud, siapa yang nak berniaga mesti barang-barang yang kekal lama. Dan waktu itu orang lelaki yang conquer, yang dominan. Tidak ada orang perempuan. Yang ada cumalah Sayyidatina Khadijah tadi tu. Tapi beliau tak pergi sebab perempuan. Beliau suruh Maisarah dan yang lain-lain untuk bawa. Bermakna perniagaan ini sangat besar. Sebulan pergi dan ada perompak nak kena sewa lagi, jaga unta-unta. Unta-unta kalau disebut qafilah perdagangan mesti ada 3 ekor ke atas. Itu baru nama qafilah perdagangan. Jauh ni. Kalau setakat jual cendol tak ada apa. Ni sebulan ni jual cucuk tak ada apa. Maksud nak sebulan nak sampai, kenalah barang yang tahan. Kan itu beliau juga ikut serta dalam perniagaan ini, walaupun tak pergi sekali tapi ikut serta dengan modal dan sebagainya. Di rumah beliau, tuan-tuan kalau tengok rumah Nabi dengan rumah Sayyidatina Khadijah, saya tidak letak kat sini, rumah sebelum diruntuhkan. Depan kawasan rumah beliau tu besar sebab tempat untuk berniaga. Jadi beliau berniaga dalam negeri dengan luar negeri. Beliau lah yang banyak finance dan bantu orang Islam dengan menggunakan kekayaan untuk kesenangan. Tidaklah juga senang tapi mudahkan urusan membeli dan sebagainya di 3 tahun tadi itu. Dan orang-orang Islam yang menjadi hamba dilepaskan tuannya, perlukan duit, maka beliau juga yang bantu. Sebab itu dalam dakwah perlu 2. 1, sangat menunjang, sangat menolong dakwah, kuasa dengan duit. Kalau tak ada kewangan macam mana masjid nak sediakan LCD malam ni? Masjid Surau ni selalu saya puji, sebab LCD ni antara yang terbaik dalam dunia. Sebab saya jadi puas. Bukan senang nak buat ni, tapi bila tengok Masya Allah sebiji sharp, jadi kita pun Masya Allah semangat. Mikrofon pun Masya Allah. Itu menyebabkan penceramah bersemangat. Malam ni kita habis pukul 12. Saya suka tahniah Bang Din dengan Ustaz Syafi'i dengan yang lain-lain juga. Memang perlu dalam dakwah. LCD ni sangat perlu. Dan selalu kita upgrade lah. Yang macam ni Masya Allah. Saya pernah juga dulu, tanpa menyebut masjid, pakai juga. Lalu saya kata, tuan-tuan cuba tengok warna kuning. Kan ni kan contoh warna kuning. Saya tengok orang depan saya macam ni, rupa-rupanya semua kuning. Sebab LCD nya lama. Ni kan kuning, hitam, dapat kita bezakan. Tahniah ya Ustaz Syafi'i dan semuanya. Lalu Nabi pergi ke Taif, pergi ke Bani Thaqif di bawahnya itu. Sebulan di situ. Ya Allah, seorang pun tak beriman. Malah Nabi diejek, dan ketika keluar border tu, Nabi, ya Allah, ditikam dengan batu oleh orang-orang yang tak betul. Saja mereka susun orang-orang yang tak elok ni, tak betul, tikam, berdarah. Badan Nabi SAW, cerita ni panjang. Inilah yang menyebabkan peristiwa yang bukan senang. Pergi ke Taif ni, pergi ke Taif 1 jam lebih. Adhan. Oh iya. Adhan ke berapa? Azan berapa lebih? Nanti azan, kita azan dulu nanti pesan guru kita Syekh Nuruddin, supaya orang yang di rumah tu tak ada radio, tak ada TV, boleh dengan azan dan baca salat. Terima kasih.
1 jam. Nanti adzan, kita adzan dulu. Jadi perjalanan sekarang cantik, ada jalan raya walaupun zigzag. Jadi 1 jam lebih. Cuba bayang dulu Nabi pergi, mana ada jalan macam ni. Ini pengorbanan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dekat Seremban ni senang je kita dapat ibadah dengan baik. Ni pengorbanan Nabi nak sampai ke situ tu. Harus kita tahu. Sebab tu saya tidak cerita hikmah. Kalau cerita hikmah, setiap tempat tu ada hikmah, lalih tak naik atas kita. Jadi saya nak kita naik dari bawah, naik ke atas, turun balik sampai ke Makkah. Ini tujuan malam ni. Lalu Nabi diperjalankan Allah dalam peristiwa yang sangat agung, kepada Nabi yang sangat agung, peristiwa yang sangat agung, tasliyatan, menghiburkan hati Nabi. Di sini ada sedikit hikmah. Para ulama psikologi, para ulama nak mengatakan Nabi ketika sedih Allah jalankan. Bermaksud siapa yang sedih jangan stay tempat yang sedih itu. Pergilah keluar daripada kawasan itu. Contoh, suami isteri mungkin bergaduh sayang di bilik tidur. Jangan stay kat bilik tidur, pergi dekat dapur. Dekat dapur pun ingat lagi peristiwa, pergi dekat bilik tamu. Jangan tempat yang ada kenangan kita jadi sedih. Sebab Allah jalankan Nabi ketika sedih jauh. Kita tadi sampai bilik ruang tamu pun ada lagi sedih, siram pokok bunga. Siram pokok bunga pun sedih lagi, siram pokok bunga orang lain. Sedih juga kat Seremban ni. Pergilah dekat Senawang. Sedih juga, baru pergi Kok Diang. Kok Diang jauh sikit. Sedih juga, pilih ke mana-mana. Itu psikologi itu. Itu kalau nak cerita tentang hikmah panjang. Lalu Allah perjalankan pada waktu malam. Malam disebut daripada maghrib sampai ke subuh. Itu nama malam. Kalau dia bagi dua, ini tengah malam. Setengah awal, setengah kemudian. Ini ada nilai ibadah. Contoh, kita makan makan sahur. Fadilat sahur cuma akan didapati setelah tengah malam. Katalah tengah malam pukul 12, maka 1 saat kita makan sahur, baru dapat fadilat sahur. Sebab waktu sahur tu baru mula ketika itu. Kalau makan, katalah pukul 12 tengah malam, 11.30 kita makan, tu tak nama sahur, tu namanya more. Belum lagi fadilat. Sama dengan mabit di Muzdalifah, mesti bermula selepas tengah malam. Keluar daripada bumi Arafah sampai dekat bumi Muzdalifah, kutip batu, tak boleh terus pergi ke Mina. Sebab belum masuk lagi waktu mabit bermalam. Masuk waktunya tengah malam, katalah pukul 12, 1 saat, silakan duduk saat, kemudian nak berangkat ke Mina boleh. Ini penting tahu tengah malam. Kalau 1/3 malam, ini pertama, ni kedua, ni ketiga, situ kita kena tahu juga. Sebab makan sahur afdal 1/3 malam akhir. Paling afdal lagi hampir-hampir nak subuh, tapi kalau boleh 10 minit sebelum subuh berhentilah. Itu nama imsak. Sebab Nabi juga imsak. Kita makan dalam setengah jam sebelum imsak tu. Ketika Allah menyebut tentang Lailatul Qadar, Allah guna perkataan Lailah muannath. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kenapa muannath? Feminin Lailah. Sebab malam dipanggil malam ada dua sebutan. Satu, Lailatun, sepenuh malam. Yang kedua, Lailun, sebahagian malam. Lailatul Qadar bermula daripada maghrib sampai ke subuh. Apa amalan, semua nilainya 1000 bulan. Malam tu katalah kita solat maghrib berjamaah, kemudian iftar berjamaah, isyak. Malam tu kalau Lailatul Qadar, kita sedar ke tak sedar, semua pahalanya 1000 bulan. Apapun kebaikan. Kaum ibu, Kak Ajah, malam tu buka buah limau untuk suami dan anak-anak. Katalah malam tu Lailatul Qadar, pahala buka kulit buah limau tu dapat 1000 bulan. Kerana itu bukalah limau setiap malam. Mana tahu yang last 10 tu
bersedekah setiap malam, jangan tinggalkan. Mana tahu Lailatul Qadar, seolah-olah Allah nak bagi tahu, wahai umat Muhammad, panjangnya Lailatul Qadar itu jangan terlepas mana-mana waktu. Sebab itu kita kena tahu tandanya. Itu ceritanya panjangnya, supaya kita tahu. Kalau ada tanda, lebih motivasi lagi. Kalau tidak, tak perlu tanda itu. Yang penting setiap malam. Kalau malam ada tanda-tandanya, lebih kita semangat. Tapi ketika menyebut tentang Isra' dan Mi'raj, Allah tidak guna lailah. Allah guna subhanalladzi asra bi abdi lailan. Lailan maksudnya sebahagian malam. Disebut oleh Syekh Muhammad ibn Umar Nawawi Al-Bintani dalam kitabnya Nurul Dhalam, syarah kepada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Al-Marzuqi. Ia berlaku 4 jam atau kurang. Dalam kitab ini Nurul Dhalam, beliau sebutkan ayyajiba, saya habiskan poin ini dulu saya azan tuan. Ayyajiba ala kulli mukallafin, wajib kata setiap mukallaf, ayataqida, beriktikad anna Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akrama nabiyahu, memuliakan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Isra' wal Mi'raj, dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, lailan, satu malam, fi nahwi, lebih kurang 4 saat, 4 jam, au thalathatin, 3 jam, au aqalla min dhalik, atau kurang daripada itu. Kita sambung selepas ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi perjalanan ini tidak lebih 4 jam, mungkin 3 jam, mungkin kurang daripada itu. Walhal peristiwa ini sangat panjang. Makkah pergi Baitul Maqdis sebulan dengan unta yang kuat, tidak sakit. Sudah pasti patah balik sebulan, itu tanpa henti. Hakikatnya berhenti dari Makkah ke Taibah, kan solat ambil masa. Madian turun, solat ambil masa. Jabal Turusayna turun ambil masa, solat. Baitul Laham, Nabi lihat pula 11 peristiwa dekat sini. Satu-satu Nabi lihat, seperti pokok yang ditanam oleh satu kaum, maka tumbuh betul-betul. Nabi tengok ranting, kemudian buah. Satu-satu Nabi lihat dengan teliti. Walhal pada waktu malam, ini juga mukjizat yang lain. Bukankah ini ambil masa? Cerita ini 4 jam sahaja. Itu baru Isra', belum lagi Mi'raj. Di dalam kitab At-Tauhid,
karangan Al-Imam Ibnu Khuzaimah, di dalam kitab Al-Asma' was Sifat karangan Al-Imam Al-Baihaqi menyebutkan langit pertama nak pergi langit kedua 500 tahun, 2, 3, 500 tahun, 3, 4, 500 tahun, begitu 4, 5, 5, 6, 6, 7. Langit pertama nak pergi ke 7 sahaja 3,500 tahun. Mana 4 jam yang kita cerita tadi tu. Kerana itu ini kemahakuasaan Allah. Belum lagi tebal. Disebut oleh Al-Imam Al-Alusi di dalam kitabnya Ruhul Ma'ani, juga oleh Al-Imam Al-Syekh Mula Ali Al-Qari dalam kitabnya Mirqatul Mafatih, syarah kepada kitab Mishkatul Masabih. Langit yang pertama ini tebalnya, kalaulah bumi kita yang besar ini diletak di langit yang pertama, bumi kita ini kahalqatin fi falah, seperti cebisan besi di tengah padang tanah yang luas. Senang difahami, seperti cincin di tengah padang pasir. Besarnya langit pertama tu. Langit yang kedua lebih besar lagi. Langit pertama tu besar dah, letak di langit yang kedua hanyalah sebesar cincin tengah padang pasir. Begitulah seterusnya langit paling besar, langit ketujuh. Ini sahaja besarnya ya Allah. Sebab itu ada rahsia. Ketika kita beramal ayatul kursi, boleh kita mohon pada Allah melalui ayatul kursi. Yang itu kita ijazahkan tahun depan. Siapa ada hajat, kata guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Banjuri An-Nadiwi Al-Maliki, baca ayatul kursi dengan 9 waqaf, dan ada caranya. Tengok dulu, sebab ni kronologi tak mula lagi ni baru mukaddimah ni. Sebab itu nak ijazahkan ni, tengok dulu. Kalau ada masa kita ijazahkan, kalau tidak tahun depan. Sampai ke Sidratul Muntaha, naik lagi mustawa, dikatakan sampai Arash, dapat perintah solat di mustawa, ada yang mengatakan Arash, ada yang mengatakan Sidratul Muntaha, turun jumpa Nabi Ibrahim yang ketujuh, yang keenam Nabi Musa, turun naik Nabi Musa minta untuk Nabi minta Quran supaya dapat keringanan untukmu dan untuk umatmu. Nabi 11 kali turun naik. Bayangkan 6 ke 7 tu 500 tahun ni 11 kali. Dan patah balik semuanya itu 4 jam atau kurang. Kalau ikut hukum adat itu dipanggil mustahil adat. Tapi ikut hukum akal, akal mengatakan kalau Allah yang memperjalankan, maka lebih daripada itu pun boleh, maka harus akal. Ini kena mengaji sifat 20. Pengajian sifat 20 tidak akan sempurna kalau tidak kenal 3 hukum. Hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Di Negeri Sembilan ni Masya Allah mengaji sifat 20 dengan elok untuk akidah kita lebih terpasar. Ini gambaran umum keseluruhan peristiwa Isra' dan Mi'raj, daripada Makkah pergi ke Taibah, Madian, Jabal Tursaina, Baitul Laham, Baitul Maqdis. Naik langit pertama 2, 3, 4, 5, 6, 7 langit. Naik ke Sidratul Muntaha, naik ke Mustawa, kemudian ke Arash, kemudian turun patah balik 11 kali kat sini, kemudian patah balik ke Baitul Maqdis, barulah habis. Inilah dia gambaran umum peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sekarang baru mula. Tadi semua mukaddimah. Kan kita cerita kronologi, dia mesti ada mula dengan akhir. Bermula dekat Hijr Ismail di Kaabah. Nabi tidur dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, pak saudara Nabi tapi sama umur, sama dengan susuan. Dan juga dengan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, itu sepupu Nabi. Datang malaikat Jibril, Mikail dan Israfil, bawa ke perigi Zamzam dan basuhkan dada Nabi. Ini Hijr Ismail. Hijr berasal dari perkataan hajar, batu. Batu kalau disusun 4 penjuru naik dengan cantik, maka dia akan jadi bilik. Sebab tu dipanggil hujrah. Tapi kalau tak dan dengan lengkapnya, maka mungkin sfera, mungkin macam ni, itu namanya hijr. Itu beza hujrah dengan hijr. Pendapat pertama.
Pendapat kedua bermula daripada rumah Ummu Hani, sepupu Nabi. Malaikat Jibril datang daripada atap yang terbuka, bawa Nabi dan dibelah dada daripada lubang leher sampai ke bawah perut. Ini tapak rumah Ummu Hani dekat pintu Abdul Aziz. Kalau kita pergi sini memang terasa kerohanian, tapi kena tahu tempat lah, jangan tempat salah. Tu tujuan saya letak gambar ni, paling-paling tuan-tuan dapat tahu gambaran di mana. Dekat pintu Abdul Aziz di Makkah, jangan cari di Madinah. Dada Nabi dibelah. Di mana? Dekat Makkah. Cuma hendaklah kita faham, belah itu bukan membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam dada Nabi. Abadan tidak. Sebab Nabi tidak ada kotoran. Jangan kata perkara yang tak elok, khilaf aula pun Nabi tidak lakukan. Nak menunjukkan sempurna. Jadi yang dibelah itu diambil sarang. Dalam badan kita ni, dalam dada ni ada sarang. Tempat itulah berkumpul sifat-sifat hak tak elok. Kat sarang tadi tu. Yang diambil tadi sarang. Lalu dicuci sarang itu. Bukan dicuci penyakit-penyakit hati dalam dada Nabi, sebab Nabi tidak ada penyakit hati. Ini penting. Supaya kita jangan meletakkan, merendahkan kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dikeluarkan itu sarangnya tadi tu. Fazadahu tuhran ala tuhrin. Lalu diletakkan hikmah, diletakkan asrar, diletakkan keimanan, menambahkan keimanan dan lain-lain. Itu poin penting. Berjalanlah Nabi dengan burak untuk perjalanan bumi ini. Menaiki burak, ia seperti kuda, lebih kecil daripada kuda dan ada dua sayap. Nabi dan malaikat Jibril berangkat dengan burak ini. Lajunya burak ini sejauh mata burak memandang. Burak ya. Contohnya burak tengok kat mana? Sampai kat situlah. Bermakna perjalanan yang sangat jauh ditempuh dengan mudah. Malaikat Jibril di kanan, malaikat Mikail di sebelah kiri. Perjalanan ini akan singgah di 4 tempat. Satu dekat Taibah. Negeri ini adalah Madinah, tempat yang banyak pokok kurma. Inzil fasalliha huna, kata malaikat Jibril. Turunlah dan solat di sini. Maka Nabi solat. Tapi solat ketika itu dibahaskan ulama, solat apa? Kebanyakan mengatakan solat sunat. Dan Nabi telah difardukan untuk 2 waktu solat sebelum peristiwa ini. Setiap satunya 2 rakaat. Satu di awal siang, satu lagi di akhir petang ataupun malam. 2 rakaat, 2 waktu. Cuma dikatakan solat ketika itu tidak ada rukuk dan mengikut millah Nabi Ibrahim alaihissalam. Cuma malam itu bertambah jadi 5 waktu. Itu sebahagian pendapat ulama. Ala kulli hal solat. Malaikat Jibril tanya, adakah kamu tahu tempat kamu solat tadi? Nabi jujur, saya tidak tahu. Malaikat Jibril bagi tahu, sallaita bi Taibata wa ilaihil muhajarah. Kamu telah solat di Taibah dan di situ nanti kamu akan berhijrah. Jalan lagi sampai ke Madian. Di Madian. Inzil fasalliha huna, turun dan solatlah di sini. Ditanya, tahu tak? Tidak tahu. Maka malaikat Jibril jawab, sallaita bi Madiana inda syajarati Musa. Kamu telah solat di Madian dekat pokok Nabi Musa pernah menyandar. Nabi Musa di Mesir lari kerana dikejar oleh bangsa Qibti ketika itu. Lalu sampai ke Madian, satu pokok menyandar di situ. Nabi Musa lihat ada sekumpulan orang lelaki yang bagi makan, bagi minum unta-unta ternakan dan ambil air. Kemudian ditutup perigi itu. Kemudian datang 2 orang perempuan. Itulah anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Nabi Musa kesian tengok. Nabi Musa seorang yang tolak batu itu. Sebab orang Madian tidak nak orang lain ambil perigi itu untuk gunakan airnya. Nabi Musa Allah bagi kekuatan 10 orang lelaki tolak, barulah dapat. Kemudian keduanya pergi jumpa Nabi Shu'aib, bagi tahu kebaikan Nabi Musa. Nabi Musa dijemput ke rumah Nabi Shu'aib dengan Nabi Musa berjalan di depan, 2 orang tadi berjalan di belakang. Tu mengelakkan fitnah. Akhirnya Nabi Musa kahwin dengan salah seorang anak Nabi Shu'aib. Ceritanya panjang kat situ.
Inzil fasalliha huna, turunlah dan solat di sini. Ditanya tahu? Tidak tahu. Nabi Musa, malaikat Jibril mengatakan di sini tempat pokok Nabi Musa, dia pernah duduk dahulu. Teruskan perjalanan di Jabal Tur Sayna, ni dekat Mesir, Jabal Tur Sayna ini. Inzil fasalli, turunlah dan solatlah. Ditanya tahu? Tidak. Sallaita bi Turi Sayna haitsu kallamallahu Musa, kamu telah solat di Bukit Tur Sayna, kita sebut gunung semenanjung Sinai, di mana Allah telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalam. Terus pergi ke Baitul Laham di sini, dekat dengan Baitul Maqdis. Saat lagi inzil fasalli, turun dan solatlah. Kamu tahu tempatnya? Tidak. Sallaita bi Baitil Lahmin haitsu wulida Isa bin Maryam. Kata malaikat Jibril, kamu telah solat di Baitul Laham di Hebron sekarang, di mana lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Ada satu peristiwa, Nabi ketika daripada Makkah ke Taibah duduk atas burak tu dengan begitu sahaja. Begitu juga ke Madian, begitu juga Jabal Tur Sayna, begitu juga Baitul Laham. Tapi daripada Baitul Laham pergi ke Maqdis, Nabi dilihat seperti melihat ke belakang, gini, nampak cemas. Malaikat Jibril tahu Nabi dalam keadaan cemas sebab jin Ifrit turun daripada gunung bawa obor untuk membakar wajah Nabi. Di sini, ala uallimuka kalimat, malaikat Jibril bagi tahu, maukah kamu aku ajarkan satu kalimat, itu bacaan yang kalau kamu baca akan tersungkur mati jin Ifrit itu. Ifrit ketua pada iblis, iblis ketua kepada jin. Dengan bacaan ini tersungkur Ifrit, ini kan juga jin dengan iblis. Bacaan ini ada dalam buku ini, tuan-tuan boleh dapatkan nanti. Untuk dapat ijazah, kita bacakan ini, tuan-tuan ikut saya. A'udzu biwajhillahil karim wa bikalimatillah at-tammatillati la yujawizuhunna barrun wala fajir min syarri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa ma ya'ruju fiha wa min syarri ma khalaqa fil ard wa ma yakhruju minha wa min syarri fitanil laili wan nahar wa min syarri tawariqil laili wan nahar illa tariqan yatruqu bi khairin ya rahman. Ini bagus. Guru mulia kita Syekh Ahmad Fahmi Zamzam sebut ini ruqyah Jibril. Ruqyah Jibril sangat mujarrab untuk menghindarkan diri daripada makhluk halus, ataupun ketika makhluk halus untuk dia lari daripada badan seseorang. Jadi baca ini lepas subuh, kemudian lepas asar, bagus lagi lepas maghrib, bagus lagi setiap lepas solat. Jadi baca ni jangan tunggu orang kena rasuk dulu baru baca, jangan. Ini ketika orang kena perbuatan itu kita baca, dan pendinding diri sendiri pun kita baca juga. Ada riwayat yang panjang, ada yang pendek. Saya ambil yang panjang supaya saya dapat baca yang pendek. Kalau kita baca yang pendek, kan yang panjang itu terlepas. Ala kulli hal, boleh baca panjang atau pendek. Saya pun ada pengalaman baca ini, tapi pengalaman sikit, tak boleh cerita sebab masa tak cukup. Nabi lihat 11 peristiwa dekat tadi tu, dan saya tak cerita peristiwa tu, ada dalam ini. Nanti rujuk, sebab saya nak kronologi saja ni. Sampai di Baitul Maqdis, Nabi mengimami para nabi dan para malaikat. Maka ini menunjukkan Nabi sebagai Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, ketua para nabi dan rasul. Malaikat Jibril bawa ketika Nabi rasa haus, ada bekas arak dan bekas susu. Ini memang dia itu auto. Risau saya sebab tadi cerita bab jin. Lalu Nabi pilih susu. Kata malaikat Jibril, ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah. Walau syaribatal khamra laghawat ummatuka.
kalau kamu pilih arak tadi akan sesatlah umatmu, walam yattabi'ka minhum illal qalil, tidak ada yang ikut kamu nanti melainkan sedikit. Alhamdulillah, dikatakan Nabi dibawa air dengan madu. Baginda melihat beberapa bidadari sebelah kiri batu besar tempat ikat burak, sebab ada pendapat kata batu besar yang Nabi, yang malaikat Jibril buat lubang diikat kat situ, dan beri salam. Barulah bermula perjalanan Isra. Alhamdulillah, saya suka juga sebab tempat lain dah sejam tak sampai-sampai naik ke atas. Saya rasa Alhamdulillah malam ini laju. Alhamdulillah ya. Di langit pertama jumpa Nabi Adam alaihi salam. Setiap langit itu ada Nabi dan Rasul. Langit yang kedua Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Yang ketiga Nabi Yusuf alaihi salam. Keempat Nabi Idris alaihi salam. Kelima Nabi Harun alaihi salam. Keenam Nabi Musa alaihi salam. Ketujuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Untuk menghafalkannya, hafal a'yahuma. Kenapa a'yahuma? Setiap huruf tu menggambarkan Nabi. Tapi yang huruf kat depannya, alif Nabi Adam alaihi salam. Ain dua orangnya Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam. Ya Nabi Yusuf alaihi salam. Alif Nabi Idris alaihi salam. Ha Nabi Harun alaihi salam. Mim Nabi Musa alaihi salam. Alif Nabi, Masya Allah, baguslah surau ni, sekali je tunjuk terus hafal. Sebab a'ya huma. Manalah tahu cucu kita tanya, Tok Wan, siapa Nabi di langit yang kelima? Wel a'ya huma. Itu nah. Tapi a'ya huma apa tak tahu. Kenapa lah? Alif ikut alif tu ikut yang ini. Ikut alif ke depan. Kalau ain ini kena ingat sikitlah, sebab ain dan ya, supaya takut nanti ya ni jadi Nabi Yahya, bukan. Nabi Yahya dekat kedua ni. Ya ni Nabi Yusuf. Itu nah cara menghafalnya. Sebahagian ulama sufi tunjuk ini yang 7 tadi ni ada maqam, 7 maqam mengenal Allah. Saya tak ingat dekat surau ni ke surau ni ke surau mana saya cerita 7 maqam mengenal Allah tu. Melalui Isra dan Mi'raj. Baik. Saya lajukan. Berjumpa Nabi Adam alaihi salam, pertemuan dengan Nabi Adam, ada dialog tapi saya tidak ya. Kemudian Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi salam, keduanya doakan Nabi. Ketiga Nabi Yusuf pun sama juga. Nabi yang paling kacak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kacaknya Nabi Yusuf ketika perempuan-perempuan lihat, tak sedar terhiris jari. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qatta'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadha bashara in hadha illa malakun karim. Terus mereka terpegun, dari terhiris jari. Kacaknya Nabi Yusuf. Kata Sayyidatina Aisyah, kalaulah perempuan yang sama Nabi Yusuf dan lihat Nabi Muhammad, perempuan yang sama lihat Nabi Yusuf terhiris jari. Kalaulah perempuan yang sama masih hidup dan lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan terhiris jari tapi terhiris hati. Itu lebih lagi itu. Kalau hati sudah dimenangi, I love you. Walaupun mungkin calon suami tadi mungkin kalau dari segi umur boleh jadi atuk dia, tapi terpana dengan cinta, sebab cinta itu buta. Hubbuka li syai'in yu'ma wa yusam. Kecintaanmu pada sesuatu menyebabkan kau pekak dan engkau buta. Tak kira, yang penting I love Abang Haji. Walaupun dari segi umur mungkin berusia sebegitu, tapi dah cinta. Cinta itu buta. Pernah dengar Laila Majnun? Majnun tu merujuk kepada Qais. Gila. Majnun tu gila karena dia suka sangat dengan Laila sampai tergila-gila, sebab itu dipanggil Laila Majnun. Qais tadi tu karena sangat cinta dengan Laila, pergi ke rumah Laila, lalu diciumnya tembok pagar di rumah Laila, diciumnya itu. Orang kata, cium apa? Saya bukan mencium tembok, tapi saya mencium Tuhan punya tembok. Itu kata gila.
Gila cinta lah. Kerana itu apabila sudah cinta, maka tak kira apa orang kata. Wahai Qais, ada orang kata, Laila tu bukan lawa mana pun. Dia kata apa? Hampa ambil mata saya, boh kat mata hampa, nescaya hampa akan lihat Laila is the most beautiful woman in the world. Tu nak kata tu. Jadi Nabi Yusuf kacak dan lawa, tapi dibanding dengan kacaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuma separuh kecantikan. Buktinya apa? Orang lelaki, para sahabat, kalau tengok Nabi tak berani tengok. Taklah macam tuan-tuan tengok saya lah. Para sahabat, termasuk Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, tunduk. Ya Abu Bakar, baru angkat. Labbaika ya Rasulullah, tunduk lagi. Sebab tak dapat tengok kekacakan ke wajah Nabi. Sayyidina Umar pun begitu. Ya Umar, baru angkat. Walaupun Sayyidina Umar kan mertua. Sebab anak beliau Sayyidatina Hafsah binti Umar, adakah? Itu kan isteri Nabi. Angkat. Labbaika ya Rasul. Tak berani pandang ta'ala. Tak berani. Dia sat je. Dan turun balik. Sebab itu rahsia. Kenapa dalam kitab Syama'il tidak ada sahabat-sahabat besar yang meriwayatkan bagaimana wajah Nabi, mata terletak, hidung terletak, mulut. Kenapa? Sebab tak dapat nak describe, sebab tengok sat sangat. Turun. Siapa yang boleh describe muka Nabi, hidung terletak, mata terletak? Sayyidina Ali. Sebab Sayyidina Ali menjadi anak angkat Nabi daripada kecil. Hari-hari dia tengok muka pak, tu yang boleh tengok. Itu menunjukkan muka Nabi sangat lawa. Kalau lelaki begitu, perempuan terus tak berani tengok. Nak tunjuk apa? Kekacakan itu disambil kewibawaan. Nabi Idris berjumpa dan doakan. Nabi Harun pun begitu. Nabi Musa banyak perbincangan, banyak percakapan, tapi saya tak tulis kat sini. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Ibrahim sebagai orang tua. Nabi Ibrahim dipanggil Abul Anbiya, bapa kepada para Nabi. Sebab daripada susur galur Nabi Ishak dapat anak Nabi Yaqub, dapat anak Nabi Yusuf. Sebab itu Nabi ketika menyebut Nabi Yusuf Al-Karim, Ibnul Karim, Ibnil Karim, Ibnil Karim. Al-Karim, Nabi Yusuf AS, anak kepada Al-Karim, Nabi Yaqub AS, anak kepada Al-Karim, Nabi Ishak AS, anak kepada Al-Karim, Nabi Ibrahim AS. Melalui susur galur Nabi Ismail, maka datanglah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Nabi Ibrahim ditangkat paling atas sebab Abul Anbiya. Nabi Ibrahim berjasa juga dengan kita. Sebab baginda pesan, mur ummataka faltakfir min ghirasil jannah. Suruhlah umatmu untuk banyak-banyak menanam tanaman surga. Fa inna turbataha tayyibatun wa ardaha wasi'ah. Kerana tanahnya subur dan buminya luas. Faqala, Nabi pun bertanya, wa ma ghirasul jannah, apa pokok syurga tu? Nabi Ibrahim menjawab, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Difahami, sekali baca ini tumbuh satu pokok di syurga kita. Lagi banyak sebut lagi bagus. Dalam riwayat yang lain, Nabi Ibrahim mengatakan, aqri ummataka minni salam, sampaikan salamku kepada umatmu. Wa akhbirhum, dan bagi tahu mereka, annal jannata, surga itu, tibatut turbah, tanahnya subur, a'udzabatul ma, airnya sedap, wa anna ghirasaha, tanamannya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Difahami, sekali baca ini tumbuh satu pokok di syurga kita. Beramal dengan dua, combinekan. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Dapat dua pokok. Ataupun kita curai-curaikan pun tak apa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, satu. Subhanallah, habis 100 baru la haula wala. Bezanya kalau disambung baca wala haula, kalau tak sambung baca la haula wala. Beberapa riwayat tentang Sidratul Muntaha. Di sinilah Nabi melihat malaikat Jibril dengan bentuk yang asal, walahu, dan baginya 600 janah. Ada 600 sayap. Satu sayap malaikat Jibril lebih besar daripada horizon Makkah,
daripada timur dan barat, dan berguguran permata-permata daripada sayap malaikat Jibril. Ada sayap? Naam. Sebab Quran yang menyebut uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba'. Malaikat ada sayap-sayap, ada sayap 2, ada 3, ada 4. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Kemudian Nabi masuk ke dalam syurga, melihat kenikmatan syurga, dan Nabi lihat neraka. Ini langit yang ke Sidratul Muntaha, naik ke mustawa. Maka Nabi mendengar bunyi goresan kalam, dan Nabi lihat ada seperti lelaki ditutup awan, samar-samar di bawah cahaya. Malaikat ke ni? Nabi tanya. Bukan. Nabi ke ni? Bukan. Siapa orang ini? Hadza rajulun, ini lelaki. Kana fid dunya, ketika dunia dahulu, lisanuhu ratbun bi dzikrillah ta'ala. Lidahnya basah memuji Allah dengan zikir pada Allah. Wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, dan hatinya selalu terpaut dengan masjid. Walam yastasibba liwalidayhi qattu, dan tidak menjadi sebab kedua orang tuanya dicela. Sebab itu kita kena selalu datang ke surau, ke masjid. Hati kita kena mu'allaqun dengan itu. Para sahabat ketika tanya dengan anak sahabat yang lain, ayah ada tak? Tak ada. Pergi mana? Pergi masjid. Bila balik? Wallahu alam. Ketika lain, ayah ada tak? Tak ada. Pergi mana? Pergi pasar. Bila balik? Satgi balik. Nak tunjuk para sahabat berlama-lama di masjid, bersekejap di pasar. Habis keperluan, balik. Untuk kita, untuk yang jual kambing, yang jual ayam, sayur ikan, janganlah sekejap sangat. Pipi, tak ada lah. Saat je. Dan Ustaz Mahathir kata jangan lama-lama kat pasar. Bukan. Untuk peniaga-peniaga silakan. Sebab memang mereka cari rezeki. Kita yang tidak ada keperluan apa-apa, beli apa yang patut, selesai, kita balik. Kemudian Nabi bermunajat kepada Allah, dan ada 15 kelebihan ketika Nabi bermunajat. Allah bagi tahu 15 kelebihan umat ini. Mohon maaf, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjang. Saya nak ambil nombor 13 sahaja. Apa dia nombor 13? Allah bagi tahu. Wa a'taituka khawatima suratil Baqarah min kanzil arash. Aku telah berikan padamu penutup surah Al-Baqarah, iaitu 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, daripada perbendaharaan arash. Apa ayat itu? Inilah ayatnya. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. Nabi sebut, man qara'a bil ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Siapa yang baca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah, ayat ini, pada satu malam antara maghrib dengan isyak, mana-mana waktu, kafatah. 2 ayat ini mencukupkan orang yang membaca. Al-Imam Nawawi menyebutkan dalam Syarah Muslim. Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari, 2 ayat ini mencukupkannya. Satu, mencukupkannya kalaulah malam tu tak qiyamul lail. 2 ayat ini mengcover pahala qiyamul lail. Kan besar pahala tu. Kalau dia qiyamul lail, tambah lagi. Mencukupkannya 2, mencukupkan pahala yang sangat banyak. Antara pahala yang banyak itu, membaca Al-Quran ketika solat pun di cover oleh 2 ayat ini. Saya tak pasti saya dah baca hadis ni belum dekat sini. Orang yang baca Al-Quran dalam solat, 1 ayat itu lebih baik daripada seekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Ketika Nabi bersama dengan sahabat, ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ay yajida 3 khalifatin idhamin siman. Mau tak kamu balik ke rumah, kamu jumpa 3 ekor unta yang gemuk dengan yang bunting. Disebut unta sebab itu harta paling bernilai siapa yang ada ketika itu. Para sahabat kalau ada unta di rumah, macam kereta lah, kereta mewah. Mau tak? Mau. Sebab 3 ekor unta yang gemuk dan bunting bermaksud 6 ekor. Mau. Lalu kata Nabi, فَثَلَاثُ آيَاتٍ يَقْرَأُ بِهِنَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ 3 خَلِفَاتٍ عِظَامٍ سِمَانٍ.
3 ayat yang dibaca kamu dalam solat, tak kira fardu, sunat, qada, tak perlu nazar, tak kira nazar dan sebagainya, asalkan dalam solat, itu lebih baik daripada 3 ekor unta yang gemuk dan yang bunting. Wa arba'u ayatin khairun lahu min arba'i khalifatin idhamin siman. 4 ayat lebih baik daripada 4 ayat lebih baik daripada 4 ekor unta yang gemuk dan bunting. Bermaksud kita paling kurang berapa ayat kita baca dalam satu rakaat? Paling kurang 7, sebab kita baca suratul Fatihah wa hiya sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Bermakna berapa ekor unta? Paling kurang 7 ayat. Paling kurang berapa ekor unta? 7 ekor yang gemuk dengan yang bunting, bermaksud berapa ekor? 14. Daripada kita baligh dulu. Imam Syafi'i dalam Istiqra' beliau, perempuan paling cepat baligh umur 9 tahun tolak 16 hari hijrah. Yang lelaki umur 12 tahun. Baru dengar hadis malam ni, apakah ketika awal kita solat dahulu dapat pahala unta tadi? Dapat, walaupun baru dengar hadis ni. Berapa banyak dah kita solat. Sebab itu tidak salah saya katakan di hadapan saya ini semua saudagar-saudagar unta. Kalau ikut hadis ni tadi, jangan tinggal. Dalam solat baca ayat. Nah, tu tujuan saya baca hadis ni. Siapa baca 2 ayat ni, yang pahala tadi di-cover juga. Dan mencukupkannya daripada gangguan jin dan apa-apa pun pada malam itu. Jadi sempatkanlah diri. Saya letak anak panah kat tengah ni bukan bermaksud baca tengah malam, tidak. Baca maghrib sekali. Baca pun padan dah. Ini dah bermain-main dekat bibir kita. Semua dah hafal. Cuma sekarang jangan baca tengah ceramah. Baca nanti tengah driving dan whatever. Dalam solat pun paling bagus juga untuk dapat 2 tadi. Lalu difardukan solat 50 waktu sehari semalam. Turunlah Nabi bawa 50 solat ini, jumpa Nabi Ibrahim sebagai orang tua, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa katakan, ma faradallahu alaika wa ala ummatik. Apa yang Allah fardukan kepadamu dan umatmu? Farada alayya wa ala ummati 50 salatan fi kulli yawmin wa laylah. Allah fardukan padaku dan umatku 50 waktu sehari semalam. Kata Nabi Musa, aku telah cuba ini kepada Bani Israel, fama stata'u dhalik, mereka tak kuat. Farji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif anka wa ummatik. Kembali pada Tuhanmu, minta kurang. Bukan jumpa Tuhan, tidak, tapi tempat bermunajat. Nabi pun ikut kata-kata Nabi Musa 50 tadi, naik bermunajat di Sidratul Muntaha, awan mengurumuni ketika sujud. Maka Allah katakan kepada Nabi, wada'tu anka 10, aku kurangkan 10. Tu yang kurang bawa jadi 40. Hadis yang lain, khamsan, 5, tu yang turun ke bawah jadi 45. Nabi Musa insist, minta lagi, ceritanya panjangnya, minta lagi, Nabi naik lagi munajat lagi, dapat 10, jadi berapa? 30. Minta lagi, naik Nabi bermunajat, turun dapat berapa? Tolak 10, dapat berapa? 20. Kemudian naik lagi, Nabi Musa suruh, Nabi pun akur juga, Masya Allah, turun dapat berapa? Setiap satunya kurang 10, turun dapat berapa? 10. Nabi Musa minta lagi, Nabi pun naik dan dapat lagi, turun dapat berapa? Saya risau tuan-tuan kata kosong, pasal semua 10 tadi 5, jadi 5. Nabi Musa kata minta kurang, Nabi mengatakan qad istahyaitu rabbi, malu saya dengan Tuhanku. Dah dapat 5, lalu dikatakan, Allah mengatakan kepada Nabi, man hamma bi khairin falam ya'malhu kutiba lahu hasanatan. Siapa yang niat baik nak buat benda baik tapi terhalang dengan apa-apa sebab, maka ditulis baginya 1 pahala. Wa man hamma bi khairin fa'amilahu kutiba lahu 10. Siapa yang ada niat baik maka dia buat, dapat 10. Contoh surau kita dah maklumkan, insya-Allah tahun lepas lagi dah maklumkan ni. InsyaAllah malam ni sama hadir cerita kronologi Isra' Mi'raj. Terus kita niat, insya-Allah saya akan datang malam ni dapat 10 pahala. Siapa yang mai malam ni, pasal apa ramai orang, ada ceramah, elok ikut sekali, dapat 1.
Tapi jangan dikira satu emas kan mahal. Karena itu niat itu sangat perlu. Ulama katakan untuk sesuatu yang baik, satu, niat baik. Yang kedua, niat baik biar banyak supaya dapat pahala. Contoh, hari ini datang nak dengar ilmu, satu, saya akan amalkan, dua, ilmu tadi saya akan sampaikan, tiga, empat, paling kurang maghrib dengan isyak saya tidak pergi tempat yang maksiat, lima, paling kurang saya dengar ceramah tak mengatur orang dalam 1 jam ini, enam, kalaulah begitu, ya Allah bagikan pahala ni kepada ibuku yang sudah meninggal dunia, tengok orang-orang yang saleh di tempat yang saleh, khairu buqa'il ardi masajiduha wa syarruha aswaquha, sebaik-baik tempat di muka bumi masjid-masjidnya, seburuk-buruknya pasar-pasarnya. Ini banyak niat. Karena itu lagi banyak niat, lagi banyak pahala. Sebab itu rahsia ketika Nabi sebut innamal a'malu bin niyyat, itu sirah jamak tu. Sesungguhnya amalan itu dibalas dengan niat. Dan ketika lain Nabi sebut niyatul mu'min khairun min amalih, niat orang yang beriman lebih baik daripada amalannya. Kenapa? Orang yang beramal dapat pahala, tidak beramal tidak dapat pahala. Orang yang niat baik dapat pahala, tak buat apa yang dia niatkan dapat pahala. Sebab itu niat baik-baik dan banyak-banyak. 11 kali. Lalu habis 5 ini kata Nabi Musa, ihbit bi bismillah, wahai Muhammad turun dengan nama Allah. Jadi turun daripada langit yang ke-6. Ketika turun, malaikat berpesan untuk berbekam. Dalam peristiwa agung macam ni sempat lagi malaikat berpesan untuk berbekam, maka eloklah kita berbekam. Ada rahsianya. Berbekam 3 hari sangat elok. Pilih mana-mana hari, 17, 19, 21 bulan Hijrah. Itu ceritanya panjang. Ada orang pandai bekam kat sini, tak boleh lebih-lebih. Selagi dia kata tak kena. Sebab ni kena tanya orang yang ahli. Tapi malaikat pesan berbekam. Kemudian anak panah saya ni dilepas langit ni. Nak ceritanya bahawa dalam perjalanan langit Nabi lihat semua orang gembira, semua makhluk gembira, tapi ada seorang. Siapa orang tu? Siapa dia? Kata malaikat Jibril, itulah malaikat Malik, penjaga neraka. Hal lain semua ceria, hak tu tak berapa nak ceria. Kemudian Nabi turun lagi. Sebab tu saya letak kat sini, Nabi dengar ada bunyi riuh dekat awan. Kata malaikat Jibril, itu tentera-tentera syaitan. Sebab mereka tak boleh penetrate langit pertama. Di langit pertama tadi ketika Nabi naik, saya tak ceritakan. Ketika Nabi naik, ada malaikat namanya malaikat Ismail. Dalam kitab ni sebut malaikat Ismail. Bersama dekat malaikat Ismail ada 70,000 malaikat pengawal. Setiap satu malaikat ada bawahnya 70,000 lagi malaikat. Satu pertahanan yang sangat kental, sangat jitu. Sebab itu syaitan tak boleh nak penetrate langit ni. Pertama tak boleh dah. Bermain di lega-lega dekat awan, dekat Senawang, dekat Negeri Sembilan tu ada. Tapi langit tak boleh penetrate. Kemudian Nabi melihat ada rombongan di bumi sana tu. Nak tunjuk Nabi mengalaminya. Tuan-tuan ingat semula ya. Di sini kan Makkah. Di sini kan Baitul Maqdis Palestin. Di sini kan Madinah. Bermakna Nabi dah turun ni, turun dekat Baitul Maqdis dalam perjalanan balik ke Makkah. Sudah pasti melalui bumi Madinah. Di satu tempat namanya Rawha, Nabi lihat ada rombongan yang hilang unta betina. Nabi pun turun, masuk ada kemah kat situ, ada bekas ayak Nabi minum. Satu. Di tempat yang lain saya tak pasti, itu yang saya letak question mark. Nabi lihat ada rombongan bawa unta-unta dan Nabi dekat, lari unta ni sekok patah kaki. Dan ketika sampai di Tan'im dekat Masjid Sayyidatina Aisyah sekarang ni, dekat Tan'im kita niat miqat, Nabi lihat ada rombongan unta kelabu paling depan sekali. Atasnya ada selendang hitam dan ada 2 karung besar. Itu yang Nabi lihat. Baru sampai ke bumi Makkah, riuh ketika itu. Beberapa ketika lalu orang tanya kepada Sayyidina Abu Bakar, sebab beliau seorang yang sangat jujur. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Rasulullah, cuba jelaskan pada mereka Baitul Maqdis ni apa, macam mana pembinaan mereka, bentuk jauh, kemudian kotanya. Allah datangkan malaikat Jibril bawa Al-Masjidil Aqsa ni untuk Nabi lihat macam sekarang.
Kalau tuan-tuan kita tanya, cuba cerita dekat mana Masjid Qibli, Masjid Qubatus Sahara, Masjid Buraq, tuan-tuan tahulah pasal tengok hal ni. Kalau ni tak ada, kalau macam ni tak ada apa. Macam itulah lebih kurang gambaran Nabi didatangkan macam gambaran begitu, cerita satu-satu, baru Nabi satu-satu pintu, tiang dan sebagainya. Walhal Nabi datang kali pertama, macam mana Nabi explain satu-satu? Sebab didatangkan begini semua. Cuba kita datang ke surau ni 20 tahun, cuba tanya kipas ada apa? Kita tak ada kerja tanya kipas. Saya mai datang ni bukan nak tengok kipas. Memang betul lah, sebab kita datang sini bukan nak kira apa semua ni. Begitulah Nabi. Tapi mukjizat, Masya Allah, Nabi terang satu-satu, jelas identically. Lalu kata orang yang dah biasa pergi situ, amman na'tu fa wallahi laqad asaba. Apa yang Nabi ceritakan tu sebiji-sebiji demi Allah, sesungguhnya baginda benar. Lalu kufar Quraisy lain tanya, ya Muhammad, kamu katakan kamu tengok rombongan begini-begini, bila sampai? Nabi kata hari Rabu. Hari Rabu mereka tunggu, tak main-main. Sampai dekat nak maghrib, Allah tahan matahari berkat doa Nabi SAW. Dekat nak maghrib dah. Supaya lengkap, Nabi kata hari Rabu bukan malam Khamis. Mai, mereka pun tanya, kamu ada kehilangan unta kah? Kata mereka, ya. Betul apa yang Nabi alami. Adakah unta merah kamu patah kaki? Nabi pernah cerita? Ya, ada. Adakah kamu mempunyai bekas minuman macam gelas lah, dalam tu ada ayak dalam kemah? Terkejut ada orang seorang kat situ, aku demi Allah, akulah yang meletakkannya. Tak ada siapa minum, maksud ada ayak, dan dia tak tumpah di tanah, maksudnya ada ayak. Siapa yang minum tadi? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Begitulah peristiwa sekelumit. Nabi pergi dan Nabi balik. Lepas tu ada lagi cerita lain, tapi cerita itu sudah rentetan setelah kronologi peristiwa Isra dan Mi'raj. Untuk lengkap boleh tuan-tuan tengok kat sini nanti. Esok hari kami ada daurah tentang puasa di Masjid Senawang, Masjid Senawang, Masjid Bandar Senawang. Saya akan gunakan kitab ini. Buku ni saya buat tentang ringkasan puasa berdiagram, diagram macam saya buat ni, tapi saya buat dalam bentuk PowerPoint presentation. Ramai yang minta, saya kata beginilah, saya pindahkan PowerPoint tu jadi dalam buku. Inilah dia. Mudah sikit kita nak belajar tentang puasa. Kira lengkap bukan lengkap huraian, tapi lengkap perbahasan. Wajib puasa, syarat sah puasa, yang membatalkan puasa, yang makruh, yang ni, kemudian buah kurma, semua ada kat sini. Jadi ini boleh dapatkan nanti kat luar nanti. Siapa yang nak ikut daurah esok, tak ikut pun tak apa, yang penting ada buku. Senang kita nak faham untuk anak-anak kita semua sekali. Dan doa yang saya baca tadi tu ada kat belakang ini. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa a'inna 'ala as-siyami wal qiyami wa ghaddil basari wa hifdzil lisani wa qira'atil Quran ya Rahimu ya Rahman ya Karimu ya Mannan. Ada saya tuliskan di sini sebab ada orang minta doa tu, saya letakkan di sini. Demikian, mudah-mudahan kita dapat ilmu daripada peristiwa ini dan kita dapat gambaran flows macam mana peristiwa ini. Sesungguhnya peristiwa ini sangat agung. Saya tak cerita lagi hikmah pengajaran peristiwa ini, orang lain pula, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dirahmati Allah dan kita dipandang oleh Rasulullah SAW. Sebab peristiwa ini dah berlaku lama dulu, tapi kita ceritakan kembali sentiasa, mudah-mudahan hikmahnya sentiasa baru, pelajaran, pengajaran dan sebagainya. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.